Hi and Assalamualaikum. Saya Rabiatul. Today I will sharing with you guys about bilateral hand use. So what is bilateral hand? So bilateral hand adalah kita menggunakan kedua tangan kita untuk memegang dan manipulate satu objek itu. Kat sini bermakna uh, kanak-kanak ini telah berjaya menggunakan kedua-dua tangan mereka untuk membuat sesuatu perkara lah kat sini. So apa itu perkara? Contohnya kan ada dua tangan. So ada satu tangan yang akan memegang objek, satu lagi tangan akan manipulate objek itu. So kat sini kita ada hand manipulation. So kat situ kita boleh cabut. So nampak tak? So kita ada different. Kita ada dua tangan. Kita buat satu benda itu menggunakan dua tangan dan kita manipulate. Satu tangan kita pegang untuk hold, satu tangan lagi untuk manipulate objek. So kat sini kita boleh lah. Macam contoh saya buka liquid paper ni. Saya buka liquid paper, satu tangan saya pegang liquid paper, satu tangan lagi saya akan untuk buka penutup dengan lagi satu tangan untuk tarik. Okey, dua-dua ni adalah fungsi yang berbeza lah. Satu memegang, satu lagi kita tarik. So other than that, macam cut paper, macam potong buah, cut fruit toy dan sebagainya. So kebiasaannya perkembangan Buddha kita akan bermula dengan asymmetry, kemudian symmetry dan asymmetrical movement. So apa itu symmetry? Symmetry macam kita nampak di gambar belah atas kiri kita akan nampak simetri maknanya kanan dan kiri adalah sama, manakala asymmetry adalah berbeza, kanan berbeza dengan kiri berbeza. So ketika budak-budak kecil asymmetry dia akan berkembang daripada asymmetry iaitu berbeza ke simetri, pergerakan yang sama, ke differentiate asymmetrical movement. So asymmetry ni adalah perkembangan yang beza lah. Macam contoh satu tangan genggam, satu tangan terbuka. Satu lagi simetri. Bila baby tu macam contoh kalau kita perasan, kalau contoh baby pegang jari parents, kita akan nampak yang kalau tangan dia pegang, mesti tangan satu di tengah genggam juga. Mana simetri. Kanan buat tu, dia akan buat tu juga. Contoh, kita swipe, kita lap meja. Kalau tangan kanan gerak ke kiri kanan, mana tangan kiri pun akan gerak ke kiri kanan. Itu namanya simetri lah. Kalau asimetri, tangan satu jatuh, satu lagi tengah lap. Okay, itu asimetri. Lepas tu, bila budak makin mengembang, perkembangan makin berjalan, kita akan sampai ke tahap differentiate asymmetrical movement. Contohnya macam kita nampak kat bawah tu, gambar potong buah. Gambar potong buah, satu tangan kita pegang buah, betul tak? Satu tangan kita bagi force untuk potong buah tu. Which mean kat sini lah kita akan guna bilateral hand use ataupun bilateral hand activity. So macam tadi saya cakap, symmetry ni dia daripada 0 hingga 3 bulan. Lepas tu budak akan tak simetri lah, maknanya kanan kiri buat benda lain. Lepas tu lebih daripada 3 bulan ke 10 bulan, budak ini akan simetri. So 3 ke 10 bulan budak ni akan buat benda sama. Kalau kanan buat tu, kiri pun mesti buat tu. Lepas 10 bulan kita akan nampak barulah budak akan buat differentiate asymmetrical movement. Kat sinilah baru dia akan integrate slowly pasal bilateral hand lah kat situ. Kat situlah mula dia nak bermain menggunakan bilateral hand activity. So kat sini bila kita guna bilateral hand, bila bilateral hand dah ada, kan umur dah 10 bulan dekat atas, kat sinilah kita akan control. Kita dah boleh control kita punya movement. Kita dah boleh control dengan baik kita punya shoulder. Kita akan membenarkan tangan kita untuk bang dekat middle line. So kat situ lah kita dah boleh bang barang kat tengah. Kita boleh cross midline dan sebagainya. So
For next slide is milestone bilateral hand use. So macam mana untuk dapatkan bilateral use? So selepas kita dapat bilateral hand use, kita dah boleh gunakan kedua-dua tangan kita dengan fungsi yang berbeza, iaitu asymmetrical, differentiate asymmetrical movement. So kita akan masuk ke dalam fasa bimanual. Bimanual macam saya dah terangkan pada slide sebelumnya. So kat sini kita nak cerita pasal macam mana kita emerge ataupun munculkan skill-skill itu, ataupun berperingkat fasa-fasa dia untuk mendapatkan skill. Pada akhirnya kita boleh gunakan kedua tangan kita dengan efektif. So pertama sekali, so mula-mula bimanual ni sebenarnya sebagai reciprocal and alternating hand movement, ataupun bahasa Melayu dia adalah timbal balik dan berselang-seli, pergerakan berselang-seli, tangan yang berselang-seli. Kemudian bimanual menjadi pula simultaneous hand movement. So kemudian pada setelah bimanual activity tadi tu, kita dah tahu apa yang dia fungsi dia sebenar pertama pada mulanya. Kemudian umur 17 ke 18, kanak-kanak akan menggunakan use role differentiate strategy. Apa itu use role differentiate strategy? Ia adalah budak itu akan, contoh dia, budak itu akan, satu dia akan material tu dia akan stabilize ataupun pegang, satu lagi dia akan manipulate ataupun buat aktiviti lah. Maknanya satu tangan kanan, tangan kanan buat benda lain, tangan kiri mau kepada stabilize dengan hold barang, macam contoh cut fruit toys. So contoh tangan kiri kita pegang fruit untuk kita nak hold, tak nak bagi bergerak, tangan kanan kita potong, kita bagi force untuk potong buah tu. So kat situ sebenarnya bimanual activity lah, kita gunakan kedua tangan. So itu ketika umur 17 ke 18 tahun. Tapi untuk dapatkan skill ni, kanak-kanak mestilah ada skill untuk, dan kanak-kanak mesti boleh untuk membezakan body diorang kiri dan kanan. Diorang mesti ada body awareness tentang body diorang kanan dan kiri. Dan ketika itu untuk dapatkan role differentiate strategi ni, diorang mesti waktu tu dah boleh pakai kedua-dua tangan diorang. Diorang dah boleh pakai kedua-dua tangan diorang dan membuat benda yang berbeza. Macam saya cakap lah, untuk dapatkan use role differentiate strategi ni, dia mesti waktu tu dia dah boleh lah. Macam contoh sebelum before use role differentiate strategi ni, satu dia boleh tangan boleh ke kiri kanan, satu lagi dia boleh sapu tangan tu ke atas ke bawah dekat meja. So kat situ maknanya tangan dia boleh buat dua benda beza. So bila dah ada dia dah sedar, dia ada dua side body, tangan dia kedua-dua dah boleh buat benda yang berbeza. Dan kalau umur 17 ke 18 bulan, dia akan mula use role differentiate strategy. Kesan strategi itu dia bergantung pada kita sendirilah. Kesan stability pada objek bergantung pada kanak-kanak itu sendiri. Macam mana posture bahu dia, elbow, pergelangan tangan dia, how stability they are. Lagi stability diorang punya body part, lagi stable lah, maknanya dia punya hold tu ataupun stability dekat objek. Seterusnya umur 18 ke 24 tahun. So kita akan development precursor skill to simultaneous manipulation. So 18 ke 24 bulan ni sebenarnya kan dah ada bilateral dengan bimanual kan. So macam mana kita nak mahirkan, nak lagi bagus dalam kadang-kadang tu dalam bilateral hand. So macam nak lagi bagus dengan kita praktis dan mahirkan lagi kita punya asas untuk bilateral hand, iaitu reach, grabs
release and in-hand manipulation. Kalau keempat-empat itu sudah mahir, maknanya bilateral skill pun kita akan makin mahir. So, kesemua tadi yang saya sebut, reach, grasp, release and in-hand manipulation, semua skill tu akan akan memahirkan lagi, pada masa sama dia akan memahirkan juga visual perceptual, cognitive and motor planning. So, apa yang akan terjadi? So, kanak-kanak akan dapat motor planning yang lebih baik, dan motor planning itu untuk task performance diorang lah. So, maknanya task performance pun akan lebih baik. Seterusnya, untuk umur 2 ke 3 tahun, mereka akan demonstrated simultaneous manipulation. Ini adalah stage bilateral skill that dah matured. Maknanya bilateral skill dah ada dalam diri diorang. Maknanya dia bukan lagi untuk emerge, bukan untuk munculkan, tapi dah ada. Diorang dah able, dah boleh buat waktu umur 2 ke 3 tahun ini. Di mana kemampuan diorang ni seperti menggunakan dia mampu untuk menukar mana-mana tangan untuk membuat aktiviti, dan pergerakan tangan yang tersangat lain untuk kedua-dua belah, kanan dan kiri. Contohnya, memotong menggunakan gunting, ataupun memotong sayur, memotong buah. Okey, benda ini boleh terlihat seawal umur 25 tahun ataupun 2,5 tahun. So, kanak-kanak ini akan menggunakan secara berperingkat, dan bila diorang menggunakan sentiasa, maka skill ini akan makin mahir melalui kehidupan mereka lah. Bila mereka sentiasa menggunakan dalam kehidupan mereka, dan skill ini akan makin mahir sampai sehingga satu tahap mereka tidak perlu berfikir untuk menggunakan mana satu tangan, sampai mereka dia jadi automatik. Maknanya action tu dia sendiri yang buat. So, sampai dia boleh tak perlu masa lama untuk mereka berfikir guna mana satu. Dia tak perlu try, dia terus boleh buat pada masa itu juga. So, kat sini motor planning sangat-sangatlah dah integrate, sangat-sangatlah dah integrate dan mature. So, kat sini budak-budak pun boleh hidup dengan lebih mudah sebab kedua-dua tangan boleh digunakan dengan cara yang berbeza, dan dia mempermudahkan kehidupan seharian kanak-kanak tersebut. So, next is for throwing skill. So, if child want to throw the ball, we have sequence that you need to follow before throwing ball. That's first you need to lift your arm higher than your shoulder, then get ready with the ball, even small ball, and start to starting point, and will extend and extend the hand when you want to throw the ball. So when you extend your hand, your elbow will extend, and your finger and thumb will extend too. So the ball will release at the same time when you put the pause while you throw it. So the ball will go into forward. So Syrup skill has many smoothly sequenced from ball. So we have level that milestone every year that child what he or she will have skill. So when 2 year children will able to throw ball forward, but forward and maintain his or her body. Maksud kat sini maintain, maksudnya badan dia, kaki dia masih berdiri di tempat yang sama. Dia tak ke depan lah, maknanya kaki tak jalan ke depan lah untuk throw ball tu. Lepas tu, lagi satu, tapi waktu ni dia masih tak boleh nak kawal dia punya shoulder. Dia tak boleh nak macam baling tu, shoulder dia tegak, baling macam tu. Tak boleh, dia mesti terekod. So badan dia akan terpaling sedikit daripada straight. Mana kalau depan-depan,
Waktu balik tu maybe dia akan sengit sikit sebab dia balik. Macam tu. Sebab tangan dia, shoulder dia masih belum maintain. Tak ada stability kat shoulder dia. Lepas tu umur 2,5 sampai ke 3 tahun, kanak-kanak dah boleh aim ball tu ke target. Macam waktu 2 tahun tu dia tak ada target. Dia baling everywhere, every direction. So 2,5 ke 3 tahun setengah, ke 3 tahun dia dah boleh baling yang ada target. So selalunya budak ni dah boleh baling 3 step forward. So daripada target tu 3 step forward daripada target. Ataupun jauh 3 langkah lah jauh daripada target. Lepas tu pada umur 3,5 tahun, kanak-kanak akan boleh baling sebab dia ada force yang lebih kuat. Dia boleh baling 5 ke 7 kaki daripada target. So, dan lagi satu, ketika umur 3,5 tahun ni, dia dah boleh sikit kawal dia punya shoulder. So, tadi dah maintain his body right. So, waktu dia baling tu, sekarang dah boleh kawal dia punya shoulder. So, shoulder tak ada ke depan sangat. Waktu dia baling tu, tak adalah dia terpeling sangat. So, dia akan sikit je. Dia akan berkurang dia punya ke kiri kanan tu. Dia akan dia mula pandai maintain dia punya shoulder waktu baling. So, untuk 5 tahun, kanak-kanak dah boleh guna overhand throw untuk 5 feet away consistently. Okay, yang atas maknanya kurang daripada 5 tahun, dia tak konsisten lah. Mana kejap boleh buat, kejap tak boleh buat. Tapi after 5 tahun, dia dah boleh untuk throw the ball overhand. Maknanya kat sini yang tadi saya cakap pada mula-mula tu, 5 kaki daripada target secara konsisten. Walau no matter what happen, dia still boleh baling secara konsisten. Lepas tu, pada masa sama juga 5 tahun dah ke atas, diorang juga dah boleh, setengah budak dah boleh baling underhand throw. Underhand throw tu target. Maknanya boleh baling ke bawah lah. Macam tadi baling ke atas kan, yang ni baling ke bawah. Baling ke bawah. So 6 ke 7 tahun. Kanak-kanak dah boleh baling jauh dah. Jauh sangat dah. 6 ke 7 tahun diorang dah boleh baling lebih daripada 7 kaki daripada target. So kat sini ketika ni pun 6 ke 7 tahun dia ke atas, kanak-kanak dah boleh baling dan benda ni, skill ni dan kekuatan tu akan integrate, akan muncul dan akan makin mahir bila diorang always practice lah benda tu dengan terus menggunakan skill tu dalam kehidupan, dalam perjalanan childhood diorang. So, next slide. So, currently encourage define a tool as a device untuk bekerja terhadap suatu benda. So, bila kita pandai guna tools ni, dia punya efficient, dia punya efektif, berkesan akan mengesan kepada performance skill kita. Lagi pandai kita guna tools, lagi bagus kita performance skill akan meningkat. So, ataupun secara lebih faktanya, apa itu tools? Tools adalah purposeful goal direct from the complex object manipulation that involve the manipulation of the tool to change the position, condition or action the other object. So, nak cakap yang kat sini, guna tu adalah lebih kompleks daripada tools punya skill adalah lebih kompleks daripada skill tangan yang lain. Macam pull apart or something else. So, kita guna tools macam tap the table, tu lebih mudah lah berbanding dengan guna tools macam contoh potong, ataupun menggunting, ataupun mengetuk guna penukul. Okay, so kita kena pandai manipulate objek dan pandai manipulate tools yang kita tengah pakai. So ada dua benda, so ini sangat kompleks lah. So kat sini, waktu kita nak develop skill ni untuk guna tools ni, dia sangatlah banyak pelbagai skill yang kita akan guna. Skill ni digunakan, okay, digunakan sangat banyak dalam kehidupan seharian kita. Contohnya macam self-care, play and pleasure, school and work task. Kalau contoh macam self-care tu macam sikat rambut, macam basuh badan, guna sabun or something apa pun, so cuci muka guna
maybe brush. Kalau contoh untuk play and leisure macam contoh painting, you mesti guna brush, betul tak, atau something tools untuk buat painting tu. So benda tu you kena manipulate you punya tangan. Manipulation sangatlah penting untuk tools use ni. Kalau manipulation tak ada, skill tu tak ada lagi, maknanya tools skill pun tak boleh nak integrate dengan baik, tak boleh nak muncul, tak boleh emerge, sebab awak punya manipulation skill pun tak ada. Mana awak tak boleh manipulate barang, so you cannot use tools. Okay, so skill ni juga kita boleh guna untuk makan, main. Macam contoh dia selalu akan keluar atau muncul waktu second year, maknanya tahun kedua, after kid tu dah master basic skill. Macam saya cakap tadi, kena ada basic dulu. Macam contoh reach, grab, release, dah ada 3 ni, maknanya baru dia akan muncul lah tool use ni, maknanya nak guna tools untuk buat satu perkara. Okay, so dia akan keluar sekali dengan hand manipulation skill, maknanya dia serentak, dia bukan salah satu, dia satu level yang sama. Maknanya kalau ada hand manipulation skill, maknanya awak ada tool use skill juga. Dia sangatlah necessary untuk progression to skill beyond grabs and release proficient. In hand manipulation, kita allow tools untuk adjust hand after being grabs. So tu kena ada grabs, release dengan reach. Reach untuk apa? Untuk kita ambil tools tu. Grabs untuk apa? Waktu kita nak grabs dia. So hand manipulation kat mana? Hand manipulation kat grabs. Waktu tu barulah kita menggunakan hand manipulation kita untuk grabs barang tu sendiri. Dah betulkan lah kalau barang tu terbalik ke. Dan sebagai contoh macam pegang pisau terbalik, kan kita nak potong dan pisau terbalik tak kan? Kita akan terbalikkan, betul tak pisau terbalik, keadaan yang betul. So, kita reach, lepas tu kita balikkan. Kat situ ada dua, hand manipulation dengan tool use kat situ. So lepas tu akhir sekali kita akan release lah. After kita selesai, kita akan lepaskan. So macam itulah. So kat sini dia ada dua-dua lah. Tool use ni sangatlah penting untuk memudahkan kehidupan seharian kita, dan dia akan emotion juga dan memahirkan kita punya hand manipulation. So okay, for development scissor skill, so first kali skill ni akan muncul waktu kanak-kanak berumur dalam 3 tahun lebih macam tu. Dan mula-mula kanak-kanak ni macam mana skill ni boleh muncul adalah bila kanak-kanak dah muda, masukkan jari diorang ke dalam hole, dalam lubang tu, dan diorang buka dan tutup gunting tu. So kat situ budak tu mendapat skill open and close scissor menggunakan jari diorang, three part of finger. So pada awalnya cutting macam kita grading kan. So mula apa yang first kali yang kanak-kanak akan dapat waktu nak untuk mendapatkan skill scissor skill adalah pertama sekali dengan snipping lah. Snipping tu adalah potongan kertas yang kecil dan kita just cut, just straight cut without kita tak payah gerakkan kertas, kita tak payah nak kita hanya pegang kertas tanpa, kita tak payah nak sikit-sikit, kita tak ada hand manipulation untuk kertas tu lah kat tangan kita satu ni. Sebab kita mau kepada stability lah. Kemudiannya, so pada umur, so bila skill tu makin mahir, makin bagus, kita akan mula extend kita punya tangan. So kita nak cut ikut shape, kita akan extend kita punya elbow, siku kita untuk ke depan, untuk motong. So waktu tu 3 tahun waktu tu kadang-kadang dah boleh mula snipping, dah boleh potong sikit-sikit, tapi tak terlampau banyak lah yang boleh buat. Selalunya kanak-kanak umur 3 tahun ni akan snipping lah. So pada umur 4 tahun pula, kadang-kadang ni waktu dia snipping ataupun scissor tu di cut kan, kita tengok scissor tu dulu tangan dia maybe tangan dia tak ada dekat mid position. Sekarang forearm dia dah dekat mid position. So macam ni lah tangan dia. So tangan dia dah boleh cut macam ni. Dah boleh cut mana satu, dah boleh pegang paper yang elok, satu lagi dah boleh potong kertas.
So untuk scissor ni kita ada motor, kita ada scale, kita ada ukuran untuk berapa tahun ke berapa tahun boleh buat apa dengan cutting skill with scissor. So kalau ikutkan the Peabody Development Motor Scale, kita ada sequence untuk scissor. So pertama sekali pada umur 2 tahun, kanak-kanak boleh snip saja. Untuk umur 2 tahun, kanak-kanak boleh snip guna scissor. Pada umur 2 tahun setengah, mostly kanak-kanak dah boleh across 6 inch of each paper lah. Maknanya untuk satu paper tu, kanak-kanak dah boleh gunting untuk 6 inci. So quite jauh lah untuk 2 tahun setengah. Dan untuk 3 tahun ke 3 tahun setengah, kanak-kanak dah boleh potong kertas yang ada 6 inci panjang dia. So 6 inci panjang dia dah boleh tadi across. Maknanya paper yang panjang tu dia boleh cross, boleh potong. Tapi ni 6 inci panjang tu dia dah boleh potong ikut sampai ke 6 inci lah. So pada umur 3 tahun setengah ke 4 tahun setengah, kanak-kanak tu dah boleh potong dalam bentuk circle lah. Maknanya ni kita buat circle dekat kertas tu, kanak-kanak dah boleh follow the line and cut the circle one lah. Dan pada umur 4 tahun setengah ke 5 tahun, kanak-kanak dah boleh potong dalam bentuk square, segi 4. Dan benda ni akan jadi more kompleks dan more kompleks pada umur 6 ke 7 tahun. So macam ni kita nak komplekskan lagi cutting scissor punya skill. Kita komplekskan lagi aktiviti untuk cutting scissor supaya dia punya performance skill lagi meningkat, lagi increase. So dengan kita punya jenis paper, kita punya kelebaran paper, ketebalan paper, design nak potong. Kalau design bulat senang lah bukan nak potong. Tapi kalau design bentuk katak, bentuk doll, bentuk yang lagi susah untuk tiru, lagi susah lah budak tu nak motongnya. So dia bukan terhadap apa yang kita nak potong saja, bukan terhadap lain. Yang ambil part juga adalah ketebalan, kualiti kertas tu sendiri, jenis kertas, besar atau kecil kertas tu. So kita buatkan lagi budak tu punya skill, lagi increase lah untuk performance skill dalam scissor skill. So dalam perjalanan daripada umur 2 tahun ke 6 ke 7 tahun dekat atas ni, pegangan untuk pegang gunting tu sendiri akan sentiasa berubah-ubah bagi kanak-kanak lah. So bila sampai mature, bila dah skill tu dah mature, dah diintegrate dengan baik, so kanak-kanak punya grasp pun akan bertukar lah. Tapi berjaduan tetap sama, cuma maybe jari-jari yang lain ni akan bertukar sedikit demi sedikit ikut perkembangan umur lah. So untuk umur 6 ke 7 tahun, ketika dah mature, cara pegang gunting ni dia akan pegang gunting dengan cara betul, iaitu thumbs dekat satu hole. Lepas lagi hole yang bawah tu dia gunakan index finger dengan middle finger untuk support. So boleh, so ada force daripada thumbs and penghalang untuk static daripada index finger dan support from middle finger. So seterusnya kita akan cerita pasal development eating process lah. So ini selain contoh daripada cutting skill tadi. So dalam eating ni kita ada guna beberapa tools lah yang kita akan guna, iaitu sudu, garpu dan pisau tu sendiri. So pada umur 18 bulan, kanak-kanak akan boleh menggunakan spoon. Lepas tu umur 2.5 akan boleh menggunakan garpu, dan 6 tahun akan boleh menggunakan pisau. So selalunya untuk penggunaan sudu, nak pakai skill sudu tu sendiri, selalu kanak-kanak mengambil masa dalam 11 ke 23 bulan lah untuk sangat mahir ataupun betul-betul matured untuk spoon skill. So macam mana kita nak cakap suatu skill tu dah betul-betul mahir, dah mastered. Untuk spoon kita akan based on macam mana dia pegang sudu tu, macam mana dia scoop sudu tu, makanan menggunakan sudu, macam mana dia bawa sudu tu ke mulut dia, macam mana dia bersihkan sudu tu, dan macam mana dia dah habis dah masukkan dalam mulut, dikeluarkan sudu tu. So kat situ kita tengok macam mana semua dari pelbagai aspek masa, movement dan sebagainya. So pada umur 11 ke 17 bulan, kanak-kanak masih tidak boleh ada grips yang betul lah. So dia punya grips tu tak perfect lah, tak yang proper punya grips lah. Maybe dia akan grips yang guna palma ataupun macam this one, ataupun itulah antara grips
grips yang diorang akan guna. So kenapa dikata 18 bulan ni adalah skill untuk kanak-kanak untuk spoon. Sebab 18 bulan ni antara 11 ke 23 bulan, 18 bulan adalah masa yang terawal yang kanak-kanak telah menunjukkan movement yang betul, cara bawa masuk yang betul dan dah boleh buat dengan baik lah, dah boleh respon dengan betul. Tetapi ketika umur 11 ke 17 bulan, kanak-kanak masa saya cakap tadi, diorang tak ada grips yang betul lagi. So waktu umur 11 ke 17 bulan, kanak-kanak akan menggunakan palmar grip. Palmar grip tu seperti ini. So kanak-kanak akan macam ni lah makan untuk 11 ke 17 bulan. Dia akan makan macam ni. So dia akan scoop dan makan. Tapi ketika ni kanak-kanak masih belum mature lagi lah. Dia ataupun masih dia punya respon tu masih tak fully betul. So pada umur 17 ke 23 bulan, so kanak-kanak akan mula bertukar grips dia lah. Dia akan mula pegang macam ni lah, pegang sudu dengan cara betul. Dia akan menggunakan index finger dia lah, dia akan extendkan index finger dia untuk makan. So kat sini kanak-kanak akan lebih improve lah dalam performance skill diorang untuk spoon skill. So untuk semua development untuk tool skill, kita macam ada assistant, betul tak? Assisting hand. So tak kisahlah dalam menulis ataupun memotong ataupun cutting with scissor tadi ataupun dengan spoon. Akhirnya kita akan menggunakan dua tangan, bilateral hand. So satu untuk kita spoon yang kita ada hand manipulation, satu lagi kita ada stability lah dekat hand lagi satu. Ada hand lah untuk pegang. Kalau contoh menulis kita akan pegang kertas supaya tak bergerak. Untuk cutting scissor kita akan pegang kertas tu supaya kita boleh potong dengan baik. Untuk makan kita akan pegang mangkuk tu sendirilah untuk mangkuk itu tak bergerak ke mana-mana. So pada umur 18 hingga ke 23 bulan, kanak-kanak akan menunjukkan dia punya assisting hand tu akan sangat-sangat improve, sangat-sangat lebih baik daripada umur mereka 12 ke 17 bulan. Sangat-sangat berbeza. Lagi baiklah, lagi improve dan 12 ke 17 month tu. So kat sini kanak-kanak dah pandai menggunakan pisau dan fork waktu tu. Satu tangan gunakan tool, satu tangan lagi untuk stabilizekan objek. So next is a hand preference. So what is hand preference? Hand preference adalah mana tangan yang lagi banyak kita guna. More frequently that hand kita guna. So kita akan panggil hand dominance lah. Maknanya tangan mana kita akan banyak guna untuk benda-benda lebih kompleks, benda-benda lebih susah. Sebab kita akan mahir dalam satu tangan nanti sampai kita besar. So either tangan kanan atau tangan kiri yang kita panggil kidal. So selalunya tangan ni yang kita selalu guna ni dia akan lebih more konsisten lah, lebih cepat dan lebih more konsisten. Dan boleh guna untuk buat satu benda tu dalam keadaan yang lebih lama berbanding tangan lagi satu. Macam contoh, kita lebih kepada tangan kanan. So, kita akan menulis banyak guna tangan kanan dan tangan kiri. Dan lagi lama pun kalau contoh orang tulis sejam, nak tulis setengah jam, nak menulis je, kita akan prefer tu tangan kanan lah untuk menulis sejam. Ataupun setengah jam, tangan kiri mesti tak akan boleh. So, kita dominan dekat tangan kanan. So dalam 6 ke 48 bulan ni, so waktu ni kita tengah guna tangan kita. Banyak mana tangan kita guna, tangan tu akan jadi tangan yang dominan pada masa yang akan datang. Okey, macam tadi kita cakap pasal hand yang dominan yang boleh buat dalam masa yang lama, long period. So kat sini kita cerita macam mana kanak-kanak ni berapa lama dia boleh bertahan lah untuk satu umur tu. So bagi umur bawah daripada 12 bulan, selalunya dia tak akan konsisten guna mana-mana tangan. Selalunya dia akan dalam 20% dia tak akan konsisten. Dan 20% tak akan konsisten. Tetapi untuk bagi umur 2,5 sampai ke 3 tahun, dia dah mula konsisten lah. Maknanya dia akan guna salah satu tangan yang pasti. Waktu umur 2,5 ke 3 tahun. Dan pula 60% bagi umur yang tadi saya cakap, 6 bulan ke 24 bulan, 60% akan tak konsisten even benda tu simple. Even task yang diberi tu adalah simple. Walaupun task tu simple, dia tetap tak konsisten. Dia akan tukar-tukar tangan dalam masa like few minutes,
dalam masa yang sekejap. Maknanya dia tak boleh konsisten menggunakan satu tangan untuk dominankan satu tangan dalam masa yang lama. So dia akan tukar-tukar tangan. So macam slide-slide sebelum ni, kita cakap pasal bilateral hand. So bilateral hand adalah satu tangan sebagai hand manipulation, satu tangan untuk sebagai assist ataupun stabilizer untuk objek. So maknanya satu pegang, satu buat kerja lah kan. So bagi kanak-kanak lebih daripada umur 18 bulan, 65% akan menggunakan tangan kanan sebagai tangan yang manipulate. Untuk manipulate objek, dia akan menggunakan tangan kanan. 65% ataupun 18 bulan ke atas, mereka menggunakan tangan kanan sebagai tangan yang dominan sikit lah. Akan menggunakan tangan kanan lebih daripada tangan kiri. So, dia akan menggunakan tangan kanan untuk sebagai manipulator dan tangan kiri sebagai stabilizer atau assisting hand. So, tidak konsisten tu diambil untuk umur 2 ke 3,5 tahun. Tapi untuk umur 4 tahun mostly dah tak ada daun yang tak konsisten ni. So akhirnya mostly kanak-kanak akan menggunakan tangan kanan lebih daripada tangan kiri. Lebih kerap menggunakan tangan kanan berbanding tangan kiri. Even kanak-kanak tu tak konsisten, tapi dia akan menggunakan tangan kanan lebih daripada tangan kiri. 80% daripada try memang semua menggunakan tangan kanan. Tak kisahlah untuk kanak-kanak atau baby, semua ni tak kira umur, tapi memang mostly tangan kanan yang menjadi tangan dominan. So, hand preference ni dia akan terus increasing, akan terus continue develop until kita umur 8 tahun. Termasuklah waktu kita melakukan aktiviti cross midline. Bila kita dah buat macam satu tangan yang dominan, kita akan buat kebanyakan hampir semua benda kita akan buat dengan tangan yang kita dominan. Contoh macam tangan kanan. So menulis kita akan buat tangan kanan, ambil cawan guna tangan kanan, makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. So bila tangan kita dah jadi tangan keutamaan ataupun tangan yang dominan, kita akan lebih kepada buat semua aktiviti menggunakan tangan tu. Even yang susah, even aktiviti yang susah pun kita akan guna tangan yang lebih dominan. So kita dah lebih mahir tangan tu buat tangan yang tak dominan. So even yang kompleks tu maksud saya kat sini maknanya aktiviti yang cross midline, maknanya melebihi daripada kita punya garisan tengah badan. Tetapi ketika umur ni juga masih dalam development lah. So maknanya dia masih boleh tukar tangan juga, tak pasti. So dia akan pilih lah mana tangan yang lebih selesa, comfortable untuk jadikan tangan yang dominan. Tapi kena ingat juga kalau contoh ke anak-anak kita yang bawah daripada 7 bulan, bawah daripada 7 bulan, dia guna satu tangan je, dia tak ubah-ubah pun, dia tak ada yang inconsistent, dia konsisten je, dia guna tangan kanan je. Yang tu kena cepat-cepat check balik sebab kemungkinan dia ada problem lain. Bila bawah 7 bulan menggunakan, dia konsisten menggunakan satu tangan saja, dia akan mungkin ada masalah problem lain lah. Contohnya, so kemungkinan untuk dia dapat neurologic impairment. So kemungkinan untuk dapat tu adalah untuk mendapatkan neurologic impairment tu adalah tinggi. Sampai tu neurologic impairment. Apa je contoh dia kan? So penyakit contoh-contohnya adalah autism, ADHD atau ADD ataupun brain tumor ataupun cerebral palsy, epilepsi dan seterusnya, learning disability. Dan akhir sekali adalah neuromuscular disorder. Sekian, terima kasih.